Yang berhormat, saya ingat saya perlu betulkan kenyataan reda tu, 13 reda. Sebenarnya reda tersebut bukan milik Kementerian Pertahanan. Ia milik APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan saya tidak percaya keupayaan warga tentera, warga keselamatan kita dengan adanya operasi Ops Pasir, ya, boleh membenarkan penceroboh-penceroboh daripada Kesultanan Sulu masuk ke Malaysia. Sebab itu saya telah nyatakan sebelum ini pun, peristiwa di Lahad Datu boleh dipersoalkan, ya, boleh dipersoalkan. Oleh kerana sebagaimana sahabat sahabat daripada Pakatan Rakyat tadi mengatakan, rundingan diadakan dahulu selama lebih kurang 3 minggu, dan apabila peristiwa tembakan berlaku baru diambil tindakan. Dan peristiwa ini juga memberi tanda tanya kepada saya dari segi kawalan command and control ataupun pemerintahan dan kawalan, oleh kerana ia melibatkan dua organisasi yang beza. Mula-mula kita ada Ops Sulu, selepas Ops Sulu ada pula Ops Daulat, dan sekarang ni Ops Tegah pula kalau tak silap saya. Jadi ini merupakan satu tindakan yang tidak diambil secara bersepadu, ya. Jadi kita boleh lihat juga semasa peristiwa-peristiwa tersebut, ramai aktor ataupun bintang-bintang filem yang berlakon di peristiwa itu. Sedangkan sekiranya konflik yang berlaku sama ada ditangani oleh warga polis ataupun warga tentera, tapi kita lihat panglima-panglima yang turun merupakan menteri-menteri, ya, menteri-menteri turun jadi panglima perang di Lahad Datu. Ini merupakan perkara yang ganjil. Kita tak faham. Dan kita lihat yang betul, kita lihat di Sabah dan Sarawak kita ada organisasi tentera darat yang besar. Ada satu division di Sarawak, ada brigade di Kota Kinabalu. Mengapa kita tidak gemblengkan tenaga-tenaga tentera ini untuk mengatasi warga Sulu yang dikatakan setakat 200 orang yang tidak mempunyai senjata berat. Dan lebih lagi pada saya melucukan apabila kita gunakan jet untuk mengebom warga-warga Sulu yang berada di Tadau, di Felda tu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak wajar dan tidak cerdik, dan ini kita perlu lihat dan perlu analisis balik. Dan sebab itu kita kata Suruhanjaya Diraja mesti diadakan, diwujudkan untuk menyiasat perkara ini. Terima kasih. Yang berhormat Lumut, yang berhormat, kalau yang boleh tidak saya cerdik itu saya rasa minta penjelasan juga. Ya, yang tidak cerdik itu adalah yang berhormat, kerana apabila krisis berlaku sebegitu, kita mempunyai banyak pilihan. Salah satu pilihan, apabila saja berlaku keadaan itu, pada ketika itu kita menganggap ianya sebagai isu keselamatan. Apabila ianya merupakan isu keselamatan dan telah diputuskan oleh pihak kepimpinan tertinggi bahawa apabila ianya isu keselamatan, ianya harus di-handle oleh pihak PDRM. Dalam pada ketika itu, yang berhormat pun tahu bahawa dalam peperangan pun kita ada undang-undang. Kita juga tertakluk kepada undang-undang peperangan. Kita juga tidak boleh bertindak sesuka hati. Apabila kita melihat bahawa ianya adalah merupakan isu keselamatan, PDRM telah mengambil langkah-langkah terdahulu untuk menyelesaikan masalah itu. Dan mereka mengambil tindakan, berunding dan memberikan exit kepada mereka, peluang exit opportunity kepada mereka. Tetapi malangnya perkara itu tidak berlaku, dan apabila mereka menembak anggota VET 69 dan selanjutnya di hari kedua mereka melakukan serangan hendap kepada anggota-anggota polis di Semporna yang telah mengorbankan 6 jiwa, yang mungkin yang berhormat kata ini sandiwara. Kalau kematian ini bukan sesuatu sandiwara dan perkara sebegini bukanlah sesuatu sandiwara, mungkin yang berhormat sendiri tahu, yang berhormat adalah bekas pegawai tinggi tentera. Di kawasan ini pun seingat saya, kalau yang berhormat tengok sejarah 1965 semasa konfrontasi berlaku juga
serangan terhadap anggota tentera di Kalabakan. Yang berhormat ingat. Selepas itu, satu kejadian yang penting ialah pada tahun 85 di Lahad Datu. Practically Lahad Datu is totally in control. Pada ketika itu mereka datang sebagai lanun. Mereka tidak ada niat-niat ataupun tidak menzahirkan niat mereka, melainkan untuk menyerang Lahad Datu pada tahun 85. Dan selepas itu berlaku penculikan di Pandanan dan Sipadan yang telah menyebabkan banyak ramai daripada rakyat Malaysia yang telah ditahan, dibawa lari oleh kumpulan yang dipanggil Abu Sayyaf pada ketika itu. Jadi kawasan itu memanglah kawasan yang sentiasa menghadapi ancaman keselamatan kerana the distance ataupun border distance itu adalah terlalu dekat. Mungkin Yang Berhormat sendiri tahu, tapi pura-pura tidak tahu sebab Yang Berhormat dulu bekas Navy Brigadier General. Tapi kerana politik, Yang Berhormat boleh cakap benda-benda yang sebegini yang sewajarnya tidak dilakukan. Dan sepatutnya sebagai bekas tentera, Yang Berhormat haruslah menyokong rakan-rakan Yang Berhormat, memberikan semangat kepada mereka. Mereka mempertarungkan nyawa untuk mempertahankan negara ini, sedangkan Yang Berhormat bermain politik, menjadi wakil rakyat dan menghentak rakan-rakan Yang Berhormat. Jadi saya pikir ini adalah satu tindakan yang tidak wajar dan saya tidak akan meneruskan. Saya akan meneruskan kepada satu soalan yang terakhir.